bukan sahaja pengajaran Allah Ta'ala, tetapi dia juga adalah mengajar kita bagaimana untuk kita berurusan dengan makhluk dan kita menjaga kehidupan seharian kita. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung kitab kita, muka surat 8. Siapa yang dah ada kitab, saya dah belikan dan dah serah pada Tuan Haji Abdul Latif, dan ada yang dah diagihkan tu. Kalau tak cukup nanti mungkin kita boleh order lagi. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang biasa sebenarnya digunakan oleh ustaz-ustaz yang sebelum-sebelum ini, maksudnya ustaz-ustaz lama kita daripada tahun dulu-dulu lagi, pada zaman pondok lagi, zaman surau-surau lama, masjid-masjid lama, guna kitab ni. Cuma kitab cetakan yang sebelum ni agak susah sikit bahasa dia, kerana dia terjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu tu, terjemahan harfiah, terjemahan yang bahasa-bahasa lama. Tapi dengan cetakan yang baru sekarang ni, iaitu cetakan Telaga Biru, maka kitab ini telah dimudah faham, menggunakan bahasa mudah kita, bahasa baru kita, bukannya bahasa terjemahan per kata daripada kita Arab. Baik, muka surat 8. Ketika hendak keluar daripada tandas, ucapkanlah ghufranaka. Ini kita dah ambil pada kelas yang lepas dulu. Paling kurang baca ghufranak, iaitu ya Allah, kami mengharapkan keampunanmu. Itu maksud ghufranaka, itu paling kurang. Tetapi bagusnya kalau kita tambah lagi, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ini sirah yang lain. Ini sirah ataupun susunan yang berbeza dengan mungkin yang biasa viral ataupun biasa yang tersebar luas di kalangan kita, sama ada cetakan dalam buku-buku ataupun yang di internet ataupun yang dicetak secara poster dan sebagainya, iaitu alhamdulillahilladzi adhaba anni ma, yang sini ma yu'dhini, alhamdulillahilladzi afani, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Itu yang biasa viralnya, yang biasa kita baca dalam buku-buku yang lain, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Mana-mana boleh, mana-mana sirah boleh kita baca. Yang penting kita minta pengampunan dengan Allah dan kita bersyukur. Kalau ghufranaka alhamdulillah pun dah cukup dah. Kenapa? Dua perkara ni, dua sirah ni yang penting. Sebab ghufranaka, kita minta ampun dengan Allah. Kalau ghufranaka pun tak ingat, baca astaghfirullah aja. Mudah. Kenapa kena istighfar keluar daripada tandas? Sebab dalam tandas kita tidak boleh zikrullah. Dalam tandas kita tak boleh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah, tak boleh. Secara lidah tak boleh. Tempat yang tak boleh kita sebut nama Allah dan kita tak sebut nama Allah, itu pun dia dah dikira bersalah. Apatah lagi tempat yang sepatutnya sebut nama Allah, kita tak sebut nama Allah, lebih-lebih lagi lah salah. Tandas ni memang tempat tu kita tak boleh zikrullah, tak boleh. Memang ada larangan, tak boleh kita zikrullah dalam tandas. Tempat yang tak boleh zikrullah pun kita kena istighfar sebab kita tidak berzikir. Apatah lagi tempat yang sepatutnya kita berzikrullah tetapi kita tak berzikir pada Allah, kita lalai. Contohnya dalam masjid. Masjidnya tempat kita zikrullah, solat, berzikir, mengaji Al-Quran dan yang semakna dengannya, tetapi kita lalai dengan handphone. Minta maaf cakap, ada yang kalau handphone tu urusan penting-penting tak apa lagi, tetapi urusan yang memang melalaikan,
main game, tengok video yang bukan berkaitan dengan agama. Kalau buka TikTok, YouTube berceramah agama, tak apalah lagi, berkaitan juga dengan agama. Ini tak buka cerita lain, cerita Hindustan pun, cerita Korea pun dia buka dalam masjid, dalam surau. Ini tak sepatutnya berlaku. Daripada sini kita faham bahawa ingat pada Allah ni adalah sangat-sangat penting. Dalam tandas yang tak boleh ingat Allah pun dengan zikrullah lidah kita, dan kita tidak berzikir, itu pun adalah satu perkara yang kita perlu istighfar. Apatah lagi kalau kita berada dalam masjid, dalam madrasah, dalam majlis ilmu, kita lalai, lebih-lebih lagi lah tidak sepatutnya berlaku. Okay. Itu kenapa kita kena istighfar. Kenapa pula kita kena bertahmid? Bertahmid ni maksudnya mengucapkan Alhamdulillah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang telah selesaikan masalah dalaman kita. Kita punya kotoran air kencing, najis tahi, dan apa sahaja kotoran tu, Allah SWT yang mengaturkan sistem boleh keluar. Ada orang tak boleh keluar, susah. Ada perkara-perkara yang mana kalau tak keluar daripada badan kita, dia jadi satu penyakit yang susah untuk kita. Antaranya air kencing, antaranya juga adalah buang air besar, najis tahi, dan juga kentut. Jangan kalau kentut tu kita ketawa, kita kelakkan. Kentut pun satu nikmat. Sebab apa? Kalau tak keluar angin itu, maka akan sakitlah perut kita, akan mendatangkan masalah yang lain. Begitu juga ketika bersin. Bersin ni adalah salah satu cara Allah Ta'ala mengaturkan sistem keluar kotoran daripada tubuh badan kita, khususnya bahagian leher ke atas, bahkan daripada dada ke atas. Dengan bersin akan keluarlah macam-macam perkara yang yu'dhini, iaitu yang memudaratkan kita. Kerana itu bersin pun kita kena sebut Alhamdulillah. Nanti akan ada adab bersin. Kita bersin, acum, Alhamdulillah. Yang dengar sebut Yarhamukallah. Yang bersin tu balas balik Yahdikumullah, ataupun tambah sikit Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini sunnah-sunnah Nabi SAW dalam adab-adab harian yang kita perlu pelajari. Kita ni tuan-tuan perempuan kata Allah SWT sekalian, kita tak mampu nak buat pengorbanan macam para sahabat dulu. Mengorbankan nyawa untuk jaga Nabi, mengorbankan segala-galanya untuk menjaga Nabi. Kita tak sampai tahap macam tu. Setidak-tidaknya kita tunjukkanlah tanda kita jaga Nabi itu dengan menjaga sunnah Nabi SAW, memperbanyakkan sunnah dalam kehidupan kita. Jadi dalam kitab kita ni banyak mengajar sunnah-sunnah Nabi yang mudah-mudah, kehidupan seharian ni. Tetapi kita tahu macam mana perlu kita lalui kehidupan harian itu mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, selesai tentang doa. Apa lagi adab-adab ketika istinja? Kita masih lagi dalam bab tajuk istinja, iaitu kita mengurus urusan buang air kecil besar kita. Batu-batu kecil hendaklah disediakan sebelum qada hajat. Ni zaman dulu guna batu-batu kecil untuk bersihkan kencing dan berak. Kita guna bahasa mudah-mudah ya. Kencing dan berak nak bersihkan dulu guna batu-batu kecil. Sekarang ini ibaratnya kita masuk tandas itu, kita cek dulu ada tak tisu. Kenapa tisu? Siapa yang datang kelas sebelum ni tahu lah. Istinja yang sempurna adalah menggunakan tisu, lepas tu baru air. Tisu baru guna air, itu yang sempurna. Nanti ada sebut dalam kitab. Ataupun setidak-tidaknya kita masuk tandas tu, kita cek dulu air ada tak? Buka kepala paip tu, ada tak air? Kalau ada, kita teruskan. Kalau tak ada, uruslah dulu, pergi ambil air macam mana. Kan kadang-kadang tiba-tiba air tak ada. Jangan sentiasa yakin air itu ada. Mungkin tiba-tiba ada sistem
pipe di masjid kita, di rumah kita yang ada masalah, jadilah nanti susah nanti. Mungkin kita pun pernah kena benda-benda macam tu. Jadi antara adabnya ialah sediakan apa yang patut sebelum kita qada hajat. Jangan kamu beristinja dengan air di tempat qada hajat. Jangan kamu beristinja dengan air di tempat qada hajat. Ini ayat ini zaman penulis kitab ini punya suasana pada ketika itu. Orang dulu tempat kencing lain, tempat berak lain. Dia ada dua tempat. Tempat kencing lain, tempat berak lain. Mungkin kita tak terbiasa zaman sekarang ni. Dan segi adab kesihatan pun sebenarnya kita jangan keluar serentak. Kencing dan berak jangan jalan serentak. Kadang-kadang setengah orang dia lepas depan belakang. Segi kesihatan pun tak bagus, segi adabnya pun tak bagus. Dia kena lepaskan satu dulu, lepas tu selesaikan yang kedua. Jadi di sini kata apa? Jangan kamu beristinja dengan air di tempat qada hajat. Depan bawah tu dia ada tulis nota kaki. Nota kaki itu batu kecil ini ialah alat untuk beristinja. Pada zaman sekarang ia adalah kertas tisu. Larangan beristinja dengan air di tempat qada hajat berlaku kerana tandas zaman itu tidak seperti tandas moden hari ini. Air yang digunakan untuk istinja akan terkena najis, lalu terpercik semula kepada tubuh dan pakaian, justru dilarang. Pada hari ini tandas telah berubah, justru tidak dilarang. Satu lagi, dulu dia buang air kat situ, lepas tu dia pergi tempat lain, istinja tu di tempat lain. Ibaratnya, kalau nak buat gambaran, kita kencing berak di mangkuk tandas, tapi bukan cebok kat situ, pergi ke sebelah ataupun satu tempat khas yang lain untuk cebok guna air di situ. Ibaratnya macam tu. Tapi zaman sekarang ni kita dah tandas moden, di situlah kita buang, di situlah kita cuci. Tapi sekiranya berlaku, mungkin kita dalam perjalanan tak ada tandas, kita pergi masuk hutan dan sebagainya, maka begitulah adabnya, iaitu jangan kita beristinja dengan air pada tempat kita qada hajat, sebab nanti akan merecik air itu pada tandas, pada najis dan kena pada tubuh badan kita. Kamu hendaklah memastikan bersih daripada kencing dengan berdehem. Berdehem apa dia? Itu berdehem. Dia macam batuk, tapi tak bunyi batuk sangat. Kenapa? Bila kita berdehem, secara dalaman kita tu, sistem urat apa semua tu, sistem saraf dan sebagainya, sel dan sebagainya, semua yang kat dalam tu, dia akan menolak lagi supaya air kencing bersih betul. Berbeza kalau tak berdehem. Sebab tu kalau kita cuba berdehem, minta maaf cakap, dia akan ada rasa sikit di kawasan kemaluan. Sebab dia ada kait-mengait dengan berdehem dengan urat-urat di kawasan situ. Ini kita perlu belajar juga. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Minta maaf cakap, dalam bab-bab istinja ni kadang-kadang kita terpaksa lah sebut tentang kemaluan dan sebagainya. Sebab itulah kita belajar supaya kita ni tak ada terpalit dengan najis-najis dalam kita punya istinja kita. Kamu hendaklah memastikan bersih. Cara untuk kita pastikan bersih daripada kencing dengan berdehem. Dan ini sebenarnya salah satu daripada sifat yang dipuji dalam Al-Quran. Kalau kita pergi ke Madinah, salah satu masjid yang kita pergi biasanya, insya-Allah jemaah umrah, jemaah ziarah Madinah akan pergi ke Masjid Quba. Ayat Al-Quran berkaitan dengan Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala suka orang Masjid Quba yang sukakan kebersihan. Allah Taala beritahu apa? Masjid Quba itu adalah masjid yang dibina atas dasar ketakwaan, masjid yang patut kamu pergi solat padanya. Setengah orang dia dah banyak kali pergi Madinah, bila travel syarikat travel nak bawa pergi Quba, dia tak nak. Dia tak apalah ustaz, saya dah banyak kali dah pergi. Ni dia pergi bukan dalam keadaan dia menghayati. Dia rasa pernah pergi Quba, tak payah, tak ada apalah Quba ni, baik aku duduk hotel, baik aku shopping. Masjid Quba tu Allah Ta'ala beritahu masjid pertama
Bahkan masjid sebelum Masjid Nabawi lagi. Patut kita pergi. Nabi SAW sendiri setiap minggu pergi. Paling kurang sekali. Ya Allah Ta'ala beritahu kenapa kita patut solat di situ. Yang pertama, sebab masjid itu dibina atas dasar ketakwaan. Sebelum Masjid Nabawi lagi. Yang kedua, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Yang mana dalam masjid itu, iaitu zaman Nabi SAW dulu, sahabat-sahabat di situ, mereka ni sangat jaga kebersihan. Dalam kitab tafsir kata, yang dimaksudkan kebersihan yang mereka sangat jaga itu ialah kebersihan istinja. Mereka sentiasa beristinja menggunakan batu plus air. Bukan air sahaja, bukan batu sahaja. Kalau kita tisu lah, batu ditambah dengan air, tanda betul-betul bersih. Kenapa kita sebut tisu ni penting? Hari itu saya dah sebut, sebab tisu ni kalau kita letak di kemaluan hujung tu, dia akan serap saki-baki air kencing yang ada di dalam lubang. Kalau air tak, air dibasuh kat luar je. Yang dalam air dia tak sedut. Air tidak ada sifat menyedut air kencing yang ada dalam lubang tu. Tapi tisu bila kita letak, dia sedut, dia serap. Sebab itu lebih bersih. Kalau kita pergi tandas-tandas di sebahagian negara, khususnya Turki. Turki ni antara orang yang sangat jaga kebersihan tandas. Dalam dia mesti ada tisu, ataupun ruang masuk tandas tu ada tisu dan air. Kalau kita pergi tandas Turki memang Masya Allah bersih. Tapi bersih tidak boleh bersih itu melanggar syariat. Kalau kita pergi tandas di negara China, Jepun pun, saya dah pergi dah negara-negara ni, bersih juga. Tapi tisu pun tak ada, air pun tak ada. Konon-kononnya bersih. Tak boleh. Mesti yang mengikut SOP syariat. Bersihnya itu macam mana. Baik. Jadi itu yang pertama mereka, iaitu ahli Quba ni, Masjid Quba, mereka beristinja menggunakan batu ditambah dengan air. Kalau kita guna tisu. Dan juga mereka berdeham. Itu tajuknya. Berdeham. Dia akan lebih membersihkan. Seterusnya melurutkan zakar dengan lembut sebanyak 3 kali. Jangan kita minta maaf cakap khususnya yang kencing berdiri. Bila dia kencing berdiri, dia tidak ada perbuatan yang boleh memastikan air kencing di dalam saluran kencing itu bersih sepenuhnya. Bila cangkung ataupun duduk, dia berbeza dengan berdiri. Jadi kalau berdiri, kalau yang kencing berdiri juga, buat ni, melurutkan zakar dengan lembut sebanyak 3 kali sekurang-kurangnya, sampai pastikan dalam tu tak ada rasa langsung air apa-apa lagi. Selagi mana ada rasa, berdeham, lurutkan kemaluan. Berdeham, ni khususnya yang kencing berdiri tu ni. Mungkin dia sakit pinggang ke, dia tak boleh nak duduk, tak boleh nak cangkung. Nak berdiri juga untuk lelaki lah. Perempuan tak boleh kencing berdiri. Maka berdeham. Berdeham, urut kemaluan itu sampailah rasa air kencing dah betul-betul habis. Kalau tak tuan-tuan perempuan, kalau tak belajar benda macam ni, kita pun tak tahu. Kita pun kencing-kencing, agak-agak habis kencing, terus tutup seluar, ambil wuduk, solat. Berdirilah 10 jam sekalipun tak sah solat itu. Sebab tu Islam ajar macam mana jauhkan diri daripada najis-najis ni. Dan melakukan tangan kiri, melalukan tangan kiri di bawah batang kemaluan, iaitu urutlah juga dengan saluran kencing itu di bawah. Jadi perlu lagi dilalukan supaya memastikan air selesai betul-betul. Minta maaf benda-benda macam ni kena muzakarah juga dalam bab-bab istinja. Mungkin waktu kita belajar dulu, waktu kita dah satu sekolah agama, lepas tu kita dah tak belajar dah benda macam ni, takut terlupa. Sebab saya pun sebenarnya pernah nampak depan mata. Kita bawa grup-grup ni, saya selain daripada buat umrah, kita bawa juga grup melancong kan. Waktu tu kita pergi ke waktu tu ada pergi ke Turki, dan ada sekali waktu tu pergi ke Palestin. Jadi tandas kat sana adalah tandas, masalah-masalah tandas dekat Palestin ni, air ada tak ada dan sebagainya.
kita berhenti kat masjid, ada jemaah pakai kopiah songkok haji. Pasal nampak depan mata, kencing berdiri, kejap je sap, terus tutup, tak cebok, tak apa, lap pun tak dengan tisu, ambil wuduk, solat jemaah sama-sama. Panjat ke saya? Mungkin kalau lepas tu tak solat, dia balik hotel dulu, boleh sangka baik lah, dia tukar seluar ke, dia tukar kain ke. Ini depan mata dia kencing berdiri, depan mata dia tak ambil tisu, tak ambil apa, tutup seluar, ambil wuduk, solat jemaah sekali dengan saya. Jadi maknanya dalam masyarakat kita ada orang macam tu, pakai kopiah, nampak macam orang terbelajar, nampak macam Pak Haji, rupanya bab ni pun terlepas pandang. Sebab tu walaupun nampak benda-benda kecil-kecil, kita kena belajar supaya solat kita sah. Nanti kena azab. Sebab apa kena azab? Ya Allah, kau tak solat. Aku solat, aku kaki masjid 5 waktu aku pergi masjid, rupanya pergi masjid tak sah solat. Kita tak nak macam ni. Kita kena belajar juga. Walaupun bab istinja, buang air kecil besar pun kena belajar. Jika kamu berada di padang pasir, maka menjauhlah daripada pandangan orang dan berselindunglah dengan sesuatu jika kamu dapatinya. Iaitu kita di mana-mana pun, bukan saja padang pasir, mana-mana kita buang air, pastikan kita berada jauh daripada pandangan. Sama juga contohnya kalau kita pergi mana-mana R&R ke, ataupun tandas-tandas tempat awam. Ada tandas tu kalau buka pintu tandas terus nampak orang luar. Ada tandas yang mungkin tersembunyi sikit, kita cari yang lebih tersembunyi. Bukan tandas yang mungkin kalau orang tersalah lalu, tersalah tengok, mungkin boleh ternampak kita dalam tu. Kita cari tandas yang paling tersembunyi. Itu yang terbaik, yang paling berselindung. Jangan mendedahkan auratmu sebelum kamu benar-benar duduk. Kadang-kadang kat rumah ataupun kat mana-mana, kat masjid ke, dekat hotel kita pergi umrah, duduk satu hotel, satu bilik dengan kawan-kawan yang bukan mahram, yang bukan ya, maksudnya lelaki yang tak boleh nampak aurat kita. Aurat sama lelaki ni ada aurat dia. Kita dah buka dah kain sebelum masuk tandas lagi, kita dah minta maaf cakap macam bogel depan orang. Tak boleh, jangan mendedahkan auratmu sebelum kamu benar-benar duduk. Bahkan dalam tandas pun betul-betul nak duduk, barulah betul-betul nak buang air, barulah kita boleh dedahkan aurat. Bayangkan tuan-tuan puan-puan sekalian, nak buang air, memang waktu itu kita perlu buka aurat. Waktu nak buka aurat itu pun kena jaga-jaga, iaitu waktu yang kita memang dibenarkan buka aurat, waktu itu pun kita kena berjaga-jaga. Apatah lagi waktu yang kita tak boleh buka aurat, lagilah kita kena jaga-jaga. Contohnya di luar tandas, contohnya akak-akak, ibu-ibu lepas basuh baju pagi-pagi, nak jemur baju, keluarlah daripada rumah, sama ada beranda depan ataupun belakang dapur, nak sejai kain baju. Minta maaf cakap, ada yang tak tutup aurat, pakai baju kelawar, bawa baju basah tu nak jemur kat luar, jiran tetangga nampak. Mana boleh. Walaupun jiran tetangga kita anggap macam adik-adik kita, anggap memang orang baik kita, pun tetap tak boleh. Tetap kena tutup aurat. Apa yang patut tutup. Kalau guna tuala pun tuala lah, tak pakai telekung pun tak apa, yang penting tutup. Tutup aurat ni tak mesti guna telekung, gunalah tuala ke, gunalah apa sekalipun boleh. Yang penting jangan dedahkan aurat. Benda tu sangat-sangat haram. Kalau kita tengah buang air pun kita kena jaga aurat, apatah lagi waktu-waktu yang kita patut tutup, lebih-lebih lagi lah kita kena tutup aurat. Jangan mendedahkan auratmu sebelum kamu benar-benar duduk. Jangan menghadap matahari dan bulan. Ni adab. Ni adab. Dalam kitab fiqh ada sebut makruh, tetapi Imam Ghazali dalam kitab ini dia bukan nak menerangkan secara hukum fiqh. Sebab tu dia tak gunakan sangat perkataan haram, sunat, makruh, dia tak guna sangat. Dalam mukadimah hari itu kita dah sebut dah benda ni, dia lebih kepada nasihat.
ajar cara kehidupan, macam mana hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak menggunakan sangat perkataan haram, makruh, dia tak guna sangat. Dia setakat menggunakan jangan mendedahkan auratmu. Dia tak kata haram, sebab kitab ini lebih pada nasihat, bukan nak ajar fiqh. Tetapi sebenarnya dalam fiqh pun ada perbincangan tu. Kerana berbeza cara mengajar adab dan mengajar fiqh ni, berbeza cara dia dan sumbernya pun berbeza. Jangan menghadap matahari dan bulan. Segi hukum, sebahagian kitab fiqh kata makruh, sebahagian kitab kata itu bukan makruh tetapi sebagai adab sahaja, tak ada kena-mengena dengan makruh tak makruh. Jadi Imam Ghazali ringkaskan dengan kata jangan menghadap matahari dan bulan. Kenapa? Ada dua sebab utama yang ulama sebut. Yang pertama iaitu untuk mengelakkan kita menghadap tempat yang bercahaya dan menerangi. Maksudnya sepatutnya kita kan menutup aurat dan mencari tempat yang tersembunyi. Bila kita menghadap ke matahari, maksudnya cahaya itu akan kena pada kita dan mudahlah orang nampak kita punya tubuh badan aurat kita tu. Tapi kalau tak menghadap matahari, mungkin terselindung dengan bayang-bayang, lebih terselamat. Begitu juga dengan bulan. Waktu malam kalau kita menghadap bulan, cahaya tu menyebabkan mungkin orang boleh nampak aurat kita. Sampai tahap macam tu untuk jaga aurat. Itu sebab pertama, sebab cahaya. Jangan menghadap cahaya lah, senang cerita. Kalau boleh lagi sembunyi, lagi sembunyi. Dan yang kedua, dikatakan kerana matahari dan bulan ini, dia punya cahaya dia adalah cahaya daripada cahaya Allah. Dan di bulan matahari adanya termaktub nama Allah walaupun kita tak nampak. Jadi adabnya kita jangan kencing dan berak menghadap perkataan tempat yang ada nama Allah, dan ada tulisan Allah, tulisan nama Allah itu dan yang semakna dengannya. Tak boleh. Itu antara sebabnya. Serta jangan menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Ini pun kita kena belajar. Cara adab kita buat tandas. Cuma ada dua hukum. Sekiranya kita di tempat yang bukan tertutup seperti tandas tu, maka sebahagian ulama mengatakan haram kencing berak menghadap kiblat atau membelakangkannya. Sekiranya tempat tu tak tertutup, macam di padang pasir tadi, ataupun di hutan tak tertutup dengan tandas tu, dengan dinding-dinding tandas macam tu. Tapi kalau kita dalam tandas tertutup, hukumnya makruh kencing dan berak menghadap kiblat. Jadi kalau tandas rumah kita, kita beli rumah, yang buat rumah tu tak faham sangat fiqh, beli alamak ai tandas rumah aku ni, bilik aku ni ada kiblat lah pula. Nak buat macam mana? Tak payah pecahkan. Waktu buang air tu duduk sengit sikit. Maksudnya kalau kiblat macam ni tegak, kita sengitlah sikit kemaluan kita tu, supaya kalau keluar tak betul-betul menghadap ke kiblat. Jadi kita boleh buat apa yang kita mampu. Kalau rasa nak tukar juga, nak pecahkan, silakan, tak ada masalah. Cuma tidak perlulah sampai pecahkan tandas tu. Tapi kalau kita belum buat rumah lagi, ataupun kita yang lukis ni, plan, maka kita ambil kira adab-adab macam ni. Jangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangkannya. Hukum ini tuan-tuan dan puan sekalian, bukan saja buang air kecil, buang air besar, apa sahaja berkaitan dengan najis dan macam sifat yang tidak ada adab, jangan ke arah kiblat. Termasuk meludah. Kita suka ke kita diludah? Tak suka. Ada orang suka diludah? Tak ada. Bermakna sifat meludah itu sifat yang tak baik. Kalau meludah pun jangan ke arah kiblat. Tak kira di mana kita, dalam kereta ke nak ludah kat luar, di rumah ke, di mana-mana sahaja nak meludah, jangan meludah ke arah kiblat. Termasuklah, minta maaf cakap, buang angin, kentut. Kalau memang kita kebetulan tengah duduk, kentut tu kalau alihkan. Itu apa sahaja, kaedah dia apa sahaja
yang kotor, yang jijik, yang orang tak suka, jangan lakukan ke arah kiblat. Termasuklah melunjur kaki. Kita suka tak kaki dilunjur depan kita? Biasanya orang tak suka lah kan? Biasanya macam tu. Jadi benda tu dikira macam tak beradab lah. Kalau depan orang tua, depan mak ayah kita lunjur kaki. Kalau perkara itu adat begitu tak bagus dalam suatu kaum, maka ke arah kiblat pun jangan buat. Tapi ada kaum, dia tak kisah. Macam Arab, dia depan mak ayah dia, selamba dia ulur kaki. Sebab bagi dia itu bukan benda yang kurang ajar. Itu biasa. Duduk, macam mana kita duduk bersila, macam itulah duduk melunjur kaki. Sebab tu kita nampak kan orang Arab, depan Kaabah pun dia lunjur kaki. Sebab adat mereka, benda tu tak ada masalah. Bukan sifat kurang ajar. Tapi kalau kita Melayu, sifat itu dikira sifat kurang ajar. Hukum bagi kita, ke arah kiblat tak boleh. Mungkin kita nampak dekat Masjid Haram, kat Masjid Nabawi, orang Arab duduk bersandar, kaki ngadap kiblat. Kurang ajar orang Arab ni. Kurang hajar bagi kita. Bagi dia benda tu biasa. Jadi untuk mereka tak ada masalah. Oleh kerana adat kita unjuk kaki itu termasuk dalam kurang ajar, kurang adab, maka kita jangan buat. Dan apa sahajalah, apa sahaja yang berkaitan dengan tak ada adab ataupun yang kotor, kita jangan buat menghadap ke arah kiblat. Itu tanda penghormatan kita pada Kaabah tu. Pada Kaabah. Jangan duduk untuk qada hajat di tempat perkumpulan manusia. Ni tempat-tempat buang air. Tak boleh ya. Tempat situ berorang kumpul. Ni orang dulu-dululah kan. Sekarang ni dah ada tandas. Tempat kumpulan manusia, jangan buang air kat situ. Jangan kencing ke dalam air yang tidak mengalir. Air tu bertakung tak mengalir. Macam kadang-kadang kita masuk kebun, anak kita nak buang air, kencing kat situ, kat lubang. Lubang tu ada air yang bertakung tak mengalir. Tapi kita punya tandas kan air bertakung tapi mengalir. Kita pump, kita pump, tekan flush, air mengalir. Nampak bertakung tapi bertakung yang mengalir. Ini air yang tidak mengalir. Tak boleh kencing di dalam tempat lopak air yang tidak mengalir. Ini kadang-kadang terjadi dekat kebun. Kan, kita tak tahu nak buang air mana, konon-kononnya situ ada air, kita bayangkan macam itu mangkuk tandas, buang kat situ, tak boleh. Termasuklah kencing di kolam yang kurang 2 kolah airnya, dan juga perigi, kadang-kadang kebun ada perigi kan, pergi lama tapi ada air juga dalam tu, tak boleh. Antara hikmahnya kenapa? Sebab kadang-kadang air ni yang bertakung ni memang kita tak gunakan, tapi ada binatang yang memerlukan, kucing ke anjing sekalipun, mungkin hatta khinzir, dia perlu air. Islam ni agama kesian, agama rahmah. Janganlah memang khinzir tu dah haram, air pun kita tak boleh. Kan kita tahu cerita penzina yang masuk syurga sebab beri air pada anjing. Kemanusiaan cerita lain, hukum kita jaga. Memanglah kita anjing tu najis, tapi janganlah setiap kali nampak anjing tu kita nampak suara dia tu najis yang, kenapa ada anjing ni? Itu sebenarnya anjing dan khinzir najis tu sebagai satu ujian iman bagi kita. Hati kita lebih suci ke? Sebab tu sebahagian wali, sebagian ulama, dia nampak anjing khinzir, dia menangis. Bukan menangis sebab apa? Engkau ni, wahai anjing, wahai khinzir, najis engkau, aku basuh dengan air tanah boleh suci. Tapi najis hati aku ni, macam mana aku nak sucikan? Susah. Dia fikir ke situ. Bukannya makin sombong tengok anjing dengan khinzir ni. Kita nampak dia ni memang anjing punya anjing, khinzir punya babi. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kenal Allah, dia jadi muhasabah diri pula. Engkau ni najis-najis engkau, basuh pun air tanah suci, tapi najis ni hati aku ni macam mana? Benda-benda macam tu adalah perkara yang kita kena latih hati kita. Tadi cerita air keropak tu, iaitu binatang mungkin memerlukan, tak kira khinzir ke apa. Jadi kita jangan kacau dah air yang diperlukan oleh mana-mana binatang. Oleh itu jangan kita kencing di tempat air yang tidak mengalir.
di bawah pokok yang berbuah, dan di dalam lubang, semua tak boleh. Lubang tu tak ada air pun tak boleh. Sebab mungkin dalam lubang tu ada serangga-serangga, hatta dalam lubang tu mungkin ada ular, ada kalajengking tempat tinggal dia, tempat dia jaga anak dia, tempat dia bertelur, situ pula kita kencing. Atau juga mungkin tempat jin. Ada kes berlaku, orang kencing di tepi jalan, tiba-tiba balik, benda tu kena kacau, kemaluannya tiba-tiba bengkak, mimpi macam-macam, datang jumpa saya. Dulu saya buat rawatan juga, cerita lama dulu. Ya Allah, sekali ruqyahkan dia, keluar cerita macam-macam, jin tu bercakap. Tanya-tanya, rupanya dia kencing, waktu tu dia tak tahan, dekat highway jam, dia ingatkan nak singgah R&R, sekali kena jam, tak sempat, dah tak tahan, berhenti tepi jalan, kencing aja. Tanya dia, betul ke? Betul, dia kata ada benda tu, dia buat benda tu. Jadi kadang-kadang tempat tu tempat jin, anak jin tu tengah tidur, kita kencing. Mana tak mak ayah dia marah. Jadi janganlah kita kata kena kacau dengan jin, kita yang kacau jin, kan? Biasanya orang kata saya kena ganggu jin, gangguan jin. Bukan awak kena gangguan jin, awak yang ganggu jin. Mana dia tak mengamuk ni? Samalah juga dengan curah air panas, akak-akak, ibu-ibu, makcik-makcik yang masak dekat dapur, tiba-tiba nak buang air panas. Buang air panas dekat sinki tak apa. Jangan tiba-tiba buang luar tingkap, takut-takut nanti ada jin tengah main kat luar. Okey, hazard dulu insya-Allah. Jam azan dah tak ada.
La ilah. Kau makan. Atas. Jauhilah kawasan yang di dalam tidak mengalir di bawah pokok yang berbuah dan di dalam lubang. Jauhilah kawasan tanah yang keras. Tanah keras, kalau kencing di situ dia akan merecik. Mangkuk tandas kita pun keras juga. Tapi oleh kerana bentuk dia itu, sebab tu hari itu saya ada sebut, nak beli tandas kena pastikan bentuk yang mana kalau kita kencing tidak akan merecikkan air kencing itu pada badan kita, pada kaki kita dan seumpamanya. Jadi kita katakanlah kita memang banyak guna tandas. Bangkuk yang bentuk macam mana yang paling kita rasa sesuai? Kita dah buang air kat tandas masjid, surau, kawasan-kawasan tertentu, kita tahu yang macam mana yang kita nampak, oh tak mengecik langsung. Carilah mangkuk yang macam tu. Ataupun katakanlah memang Ustaz, saya punya rumah punya mangkuk tandas tu mengecik, nak buat macam mana bagusnya tukarlah. Nak tak nak sebab melibatkan hukum, biarlah kita habis 200-300 ringgit, tapi kita punya solat kita sah. Tapi kalau tak ada duit, cara duduk boleh adjust cara duduk. Boleh cuba. Siapa-siapa yang mangkuk tandas dia memang kalau kencing tu mengecik, cuba adjust cara duduk. Nanti ada juga adab-adab cara duduk. Mungkin duduk angkat tinggi sikit ke kiri sikit ke, dan seumpamanya. Kadang-kadang boleh juga akan menyelamatkan kita daripada percikan-percikan najis tu. Jauhilah kawasan tanah yang keras dan tempat angin bertiup. Angin bertiup kadang-kadang bukan saja di luar, dalam tandas pun. Kalau kita pergi R&R, kadang-kadang dia ada letak kipas pengering yang dia letak kat lantai. Angin kuat tu dia nak keringkan air lantai, tapi angin itu kadang-kadang masuk sampai lubang sampai bawah pintu tandas. Itu pun kena berhati-hati kan. Benda-benda macam tu pun Islam ajar macam mana nak jaga. Sebab apa? Agar tidak terkena percikan najis. Berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna amata adabil qabri minhu, artinya sesungguhnya kebanyakan azab kubur adalah disebabkan air kencing. Hadis ni kita pernah kupas dulu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dikubur, kemudian Nabi kata ahli kubur ini sedang diazab sebab tak jaga adab-adab hukum hakam berkaitan dengan kencing. Jadi jangan kita ambil mudah perkara ini, jangan ambil enteng. Kena jaga betul-betul. Sebab kebanyakan azab kubur disebabkan tak jaga bab air kencing. Sebab apa? Sebab bila tak jaga, dia menyebabkan solat kita tak sah, menyebabkan haji tak sah. Ambil pakej haji 200,000 tapi bab istinja dia tak belajar. Bayangkan macam orang yang saya cerita tadi tu, kencing berdiri tak cebok tak apa, tiba-tiba masuk solat. Bayangkan benda yang sama dia buat, dia terus pergi tawaf, ambil wuduk konon-kononnya, ada wuduk, pergi tawaf, tak sah tawafnya, tak sah tawaf, tak sah haji. Besar cerita ni. Walaupun ceritanya istinja, cara kencing, cebok kencing berak, tapi besar tajuknya. Tongkatkan dirimu ketika duduk di atas kaki kiri. Ni yang sebut tadi, cara duduk, iaitu kita lebih sandarkan kita punya tekanan duduk tu lebih kepada kaki kiri. Jangan kencing berdiri kecuali dalam keadaan terpaksa. Kalau terpaksa baru boleh, tapi jaga adab-adab yang macam yang kita sebut tadi. Berdehem, gosok, istinja guna tisu. Dah dekat tempat kencing berdiri tu tak ada air, tisu pun tak guna. Macam mana? Lepas tu berhenti semayang. Ini semua benda-benda yang banyak berlaku dalam masyarakat. Sangat-sangat banyak. Jangan kencing berdiri kecuali dalam keadaan terpaksa. Gabungkanlah penggunaan batu dan air ketika istinja. Tisu lah, kalau kita tisu. Kalau batu pun mesti batu yang serap air. Jangan batu yang licin. Dia mesti batu yang serap air. Namun jika kamu mahu memilih salah satu je sahaja, maka air lebih utama. Kalau kita tak nak guna tisu,
guna air sahaja. Guna tisu sahaja pun boleh juga, tapi lebih afdal kalau kita nak guna salah satu, air sahaja. Kalau nak guna tisu, ada caranya. Kita habiskan kat sini. Jika kamu mahu menggunakan batu sahaja, iaitu tisu, kamu hendaklah menggunakan 3 biji batu yang suci. Tisu mesti 3 tisu. Jangan satu tisu tu sekali dah, tak. Dia ada cara dia. Ni tisu. Guna satu. Kita letak sampai tersedut air kencing semua, dah buang. Guna satu lagi, 3 kali. Menggunakan 3 biji batu, 3 tisu yang suci. Jangan yang dah guna tu kita, yang dalam tong sampah atau ada dalam tanah kita ambil semula, jangan. Yang suci dan boleh membersihkan air najis. Maksudnya menggunakan batu atau apa sahaja bahan, daun dan sebagainya, tisu. Yang penting boleh bersihkan air najis tu, zat najis tu. Maksudnya najis tu boleh hilang, lalu disapu ke tempat yang perlu disucikan. Sapu tempat suci, iaitu sama ada najis kencing ataupun najis tai, agar najis tidak berpindah dari tempat keluarnya. Okay, InsyaAllah kita akan sambung nanti, sebab adab-adab ini berkaitan juga dengan fiqh dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi kita perlu perincikan pada perenggan-perenggan yang seterusnya, nanti ada perincian dia. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini lebih mencerahkan kita, cara kita elakkan diri daripada najis, dan lebih penting daripada itu supaya solat kita sah, kita punya mengaji kita sah, kita punya umrah kita sah, haji kita sah dan sebagainya. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tidak baik atas kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.